A'udzubillahi syamil alimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi pada hari ini ya, saya didatangi oleh dua orang peserta khusus saya belajar ritot sampai pandai, pasangan suami isteri Encik Nizam dan Puan Ulfa daripada Puchong ya, pengeluar produk daging masak hitam Mami Juna. jenama Mami Juna. Jadi ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya melalui satu proses belajar ritot sampai pandai daripada pagi tadi pukul 9.30 sampai pukul 12.30. Jadi kita nak tanya juga pandangan ya Puan Ulfa dan Encik Nizam kita tentang apa yang beliau dapat pada hari ini setelah melalui satu proses belajar ritot sampai pandai, yang mana sebelum ini beliau mengeluarkan produk makanan masak hitam ni dipasarkan melalui online tanpa ritot dan berbeza setelah diritot selepas ni. Jadi insya-Allah kita minta pandangan ya Puan Ulfa, apa yang beliau dapat pada hari ini, insya-Allah. Silakan Puan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa yang saya dapat hari ini memang sangat banyaklah ilmu baru yang memang selama ni saya tercari-cari. Sebab saya dah start menjual secara online dan makanan ni saya post. Bila di post tu, dia problem tu macam-macam lah. Sebab GNT ke post laju ke, dia mesti ada kadang-kadang barang hold lama di sana dan kita tak tahu diorang tu simpan dekat suhu macam mana, dekat tempat macam mana. So sekarang ni kendala dia ataupun problem saya ada tak ramai, tapi ada 1-2 customer tu katanya makanan bila sampai dalam keadaan dah berbuih, Dah rosak. maknanya dah rosak lah makanan tu kan. So saya pun terfikirlah macam mana cara nak mencari atau alternatif nak mencari macam mana makanan saya tahan lama tanpa bahan pengawet. Betul. Dan alhamdulillah bila saya Google, lepas tu saya cari di YouTube, saya terjumpalah Tuan Haji ni punya ritot punya cara kan. So saya datanglah belajar. Sebelum tu kita ada kontak Marki kan. Dia pun yalah dia pun suggestkan buat ritot. Kita pun ada the best teknologi sekarang ni buat ritot lah kan. ritot. Okey. Untuk produk makanan ni. Alhamdulillah ya. Jadi maknanya berdasarkan pengalaman Encik Nizam dan Puan Ulfa yang mengeluarkan produk makanan tanpa ritot sebelum ni, macam-macam masalah. Macam-macam. Jadi alhamdulillah, saya mendoakan selepas proses ritot, produk beliau tak ada lagi masalah rosak di dalam perjalanan, insya-Allah. Jadi kebanyakan orang bertanya-tanya dan Puan sendiri pun tadi tertanya-tanya, adakah produk selepas diritot berbeza dengan yang sebelum diritot? Rasa dari segi perubahan rasa, bau dan warna. Jadi kalau lihat dekat depan meja ni ada 2 produk. Yang satu ni yang belum diritot, yang ini setelah diritot. Kalau daripada warna, mata saya lihat tak ada beza. Baunya pula saya rasa ialah tak ada bau dan rasa dia wallahualam. Jadi kepada yang masak makanan saja yang tahu. Sebab dia tahu dia letak garam banyak mana, dia punya gula ke banyak mana, dia yang tahu rasa produk dia. Jadi macam ni Puan boleh rasa. Yang ini sebelum diritot dan yang ini selepas diritot. Jadi Puan rasa supaya penonton video boleh tahu yang masak sendiri rasa. Adakah selepas dimasak jadi bau tak sedap ke? Kan? Daging dia hancur, overcook ke? Jadi Puan rasa sendiri, insya-Allah. Sebab yang ni masa saya nak buat ritot ni, yang ni memang saya keraskan sikit dengan sebab saya takut nanti hancur ke. Dia saya keraskan dari biasa saya masak. Takut overcook. Takut overcook. So nanti saya akan cubalah kan. Mana Puan boleh cuba? Puan yang masak, Puan tahu. Bismillah, kita cuba guys. Yang belum diritot. Dari segi color tak ada beza. Dari segi color dia sama je. Warna tak ada beza. Warna memang sama, maintain je. Dan bau dia? Bau dia pun sekejap kita cium. Itu yang belum diritot. Sebab ni memang agak keras. Sedikit keras. Memang saya sengaja kan, takut overcook. Takut overcook. Okey. Bismillah. Biasalah yang belum diritot. Itu yang setelah diritot. Setelah diritot. Tengok, adakah overcook?
Dia ada jadi lembut sikit. Okey. Tapi tak tahulah sebab dia bahagiannya lain ke apa kan. Tapi rasa kita rasa. Bismillah. Dia rasa tu sama. Okey. Dia sama je. Alamak. Sudunya dah terpakai. Ada tak pandangan saya puan ya, saya yang mengajar retort. Okey, sebelum ini kalau puan masak di dalam kuali ya, wak ni tadi akan hilang. Betul? Tetapi setelah di retort, produk ni tadi masak wak dia berkumpul di dalam. Maknanya dia tidak keluar ke mana. Pada pandangan peribadi saya, R&D saya yang lepas-lepas, pengguna mengatakan bahawa rencah dan bau daging ni tadi semua akan meresap, mesra, lebih mesra. Maknanya bau ni tadi, rasa ni tadi akan sebenarnya lebih mesra. Kalau ada perubahan pun ke arah lebih positif lah maksud saya. Memang ada perubahan sikit, tapi dia jadi macam daging tu tak ada rasa berbeza pun, jadi tawar ke apa. Tak ada kan? Mana dia sama je. Lebih mesra tu betul Dia ada lah. perubahan sikit dari segi macam ni baru dimasak, yang ni sebab tak panas kan. Okey. Itu panas tu je. Mana yang itu tadi keras sedikit. Keras. Dia memang agak jadi lembut. Sebab tu saya dah expect benda tu. Okey. Yang ni saya Memang itu yang boleh di-retort. Mana nak menunjukkan bahawa dia ni tadi memang keras. Setelah di-retort, okey, ambil yang betul. Kita tengok. Adakah mantul lagi ataupun okey. Sebenarnya ada positif dia. Positif dia apa? Okey. Kita boleh mengurangkan masa memasak. Yes. Kalau sebelum ni berapa jam puan masak ni tadi? 4 jam setengah. Makna selepas ini kurangkan separuh. Yes. Makna daripada 4 jam, mungkin saya boleh 3 jam setengah. saya rasa 3 jam tu pun dah lama. Saya rasa buat 2 jam cukup. Betul tak? Kalau 2 jam pun tadi maknanya sekarang ni daging tak akan jadi lembut. Kita proses retort dia, makna masa penyediaan tu tadi lebih cepat jimat. Lebih jimat lah. Maksud saya, kalau masak 4 jam setengah, sekarang ni lepas ni buat 2 jam ya. 2 jam atau 2 jam setengah. Yes. Kita kuantiti banyak kan. Kuantiti banyak. Dan selebihnya kita dah bolehlah jimat masa. Jimat masa tu saya rasa positif lah, benda yang positif. Benda yang positif dia jimat masa. Jimat masa. Jimat masa memasak. Dan rasanya tuan saya rasa wallahualam, tapi saya rasa pengalaman saya lepas, rasa bau warna tidak berubah, cuma berarah lebih baik lah. Kalau ada perubahan tu lebih mesra. Rasa tak banyak beza. Tak banyak beza. Yang negatif tak ada, yang penting itu je. Sama ada dia kalau memang lebih masak kan. Dia lebih dia masak. cuma dari segi tekstur daging tu. Dia jadi lebih lembut. Dia lagi lembut. bertambah Tapi lembut. positif sebenarnya. Yalah, betul lah. Kita boleh kurangkan masa memasak tu. Dari 4 jam saya masak, mungkin saya boleh 3 jam ke 2 jam setengah. So masa lebih tu untuk saya gunakan retort. Okey. Kan? Betul lah. Makna positif lah itu. Itu satu perkara yang positif lah pada bukan saya. negatif, positif. Ah. Sebab tu saya dah fikir benda tu. Saya tak masakkan macam biasa. Saya bagi dia macam keras sikit. Okey. Makna kita nak itu. Kalau ada perubahan sekalipun yang positif. Bukan yang negatif. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Tapi dia jadi lembut kan? Kan satu daging tu je yang tadi. Ambillah dengan Ambil yang lain pula. satu Tengok. lain. Yang lain pula. Cuba lembut. Yang betul. Tengok. Macam mana? Dia takut dia tak tahu beza. Nak kata dia overcook sangat-sangat pun dia tidak kan? Dia lembut. Tak, tu dia tak overcook. Tapi teknik kita memasak pula yang kita Ya, gunakan. maknanya you dah boleh jumpa. Bila you buat R&D sendiri, you punya produk. You tak boleh mengharapkan saya. Sebab yang masak ni saya kan. Betul. Tuan Haji tak tahu saya Tak masak tahu. berapa lama. Saya tak tahu. Banyak mana garam ke apa saya tak tahu. So lepas ni kalau ada customer pun boleh bagi tips macam tu. Ya. Jadi alhamdulillah. Buat Jadi produk daging macam ni lah. Itu dia advice. Jangan masak overcook. okey. Itu yang kita nak dengar. Mana kita reserve sikit untuk waktu kita nak Betul. Sebab benda tu memang freezer dia panaskan. So benda ni akan jadi masak lagi lah. Ada orang cakap, Okey. Cuba dia orang cakap. Lepas tu kita datang, kita try sendiri. Saya rasa Buat R&D sendiri hari ni. dari segi rasa tak banyak beza. Okey. Payah nak beza pun. Kalau orang cerita, okey, yang ni sebelum retort, yang ni after retort. Orang Tak tak tahu. tahu. Kita tak tahu. Tak Tak tahu. tahu. Kalau bukan orang yang buat, dia tak tahu yang mana yang dia retort, yang dia retort. Maknanya orang tak boleh nak kesan sebenarnya. Cuma bila kita boleh tahu daripada beza tekstur daging. Yes. Yang ni kita buat sebab sebelum ni kita buat tak cukup masak. Okey. Keras sikit. So yang Kita ini keraskan. lembut. Dia jadi lembut. Okey. Maknanya Tapi moist tu dia tetap moist lah. Dia tak kering tak apa. Sebab kita punya jenis makanan ni yang berair. ya.
Betul lah, maknanya kalau nak kata dia uap tadi dia lari hilang Ha. menyebabkan kering, dia tidak akan hilang sebab dia berada di dalam pot. Dia tak kering, dia tetap sama. Tapi makanan jadi lagi sempurna lah masaknya. Dia jadi well cooked. Sempurna. Sempurna. Ya betul mana Hmm. dia punya rasa lebih mesra dengan rencah dia, dengan rempah dia. Jadi alhamdulillah itu yang kita nak dengar. Kalau ada perubahan pun ya pada sidang video semua ya, perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Maksud saya tadi kalau bau dia tadi dan rasa dia tadi lebih mesra dengan rencah-rencah dia semua yang ada. Itu yang kita tahu lah insya-Allah Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup sidang video kita, apa yang suggest Puan Ulfah untuk sidang video yang dirahmati Allah sekalian semua? Saya suggestkan untuk saya tengok sini ya. Okay, Itu kamera saya. Untuk korang yang baru nak start. Sekarang ni kan pandemi coronavirus ni kan kita nak berniaga tepi jalan pun tak boleh. So salah satu option adalah kita berniaga online. Ya betul. So bila online ni kita bermain dengan post. Bila kita jual benda macam ni, rendang ke tak kisah apa-apa, kita fikir macam boleh ke rendang jual online? Sebenarnya boleh. Dengan teknologi retail ni. Nasi lemak pun boleh jual online. Lemak, Ya, nasi lemak semua produk. So ini adalah inovasi yang terbaru yang sangat positif lah kan. Ya, Membantu peniaga kecil, harga mesin pun tak mahal mana sangat kan. Ya. Kalau untuk peniaga kecil untuk starting business, contoh nak jual online, nak start, memang boleh sangat lah. Memang saya suggestkan pergilah belajar dengan Tuan Haji ni, banyak sangat ilmu yang saya dapat. Kita banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Memang banyak ilmu. Memang korang boleh beli dekat mana-mana. Retok ni banyak orang jual. Tapi macam mana kita nak operasikan benda ni dengan R&D yang Tuan Haji yang dah alami kan. Kata benda meletup lah. Semua-semua Yeah. tu boleh terjadi. So kalau kita tak belajar, kita tak akan tahu. So Sebab menjimatkan setiap masa. produk, setiap berat dia tak sama dia. Ya, tak sama. Proses dia tak sama. So kalau nak tahu kena datang sini Kena lah. datang lah. Kita dah cerita semua kan. Belajar. Ya. So untuk subscriber Mami, untuk korang mungkin yang ada berniaga makan baru nak start, sekarang ni tengah start kan, tak tahu nak buat apa, bolehlah start produk makanan dan boleh contact Tuan Haji. Nanti Mami akan letak nombor Tuan Haji di description dekat bawah. So korang tanya je terus direct. Boleh tanya direct lagi. Okey, terima kasih kepada Mami. Nama produk dia apa? Mami daging hitam Mami Juna. Daging hitam Mami Juna. InsyaAllah selepas ini semua produk daging hitam Mami Juna akan di-record. Yes. Betul? Betul. Makna lebih baik, Lebih yang baik. terbaik untuk sidang video semua. Dia InsyaAllah. boleh tahan 2 tahun tanpa masuk dalam peti ais. Dan dua. tanpa bahan pengawet tu yang kita Yeah. nak kan. Memang betul di dalam suhu bilik. Suhu bilik. Itu yang penting. Jadi terima kasih kepada Puan sebagai untuk menggembirakan hati kita. Sekadar macam CJ ni sekadar untuk ialah mengatakan bahawa telah menghadiri kursus Ritot sampai pandai bersama saya. Terima kasih Puan dan Encik Nizam kita. Terima kasih Terima kasih. Ambil gambar. Oh, ambil gambar. dan Ambil ambil. okey.